Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, tuan Bilal, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian, mukminin mukminat yang hadir dalam kuliah maghrib khas yang juga mempunyai tajuk yang khusus. Saya diminta pada malam ini untuk mengisi tajuk sejauh mana ancaman Wahabi kini di Malaysia dan langkah berkesan menangani fahaman yang bahaya ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, suka saya ingatkan bahawa tajuk Wahabi ini bukan semua orang suka dengar. Tajuk yang agak sensitif dan mungkin bagi setengah kawan-kawan kita, kalau dengar Wahabi itu dia rasa barangkali badan tu rasa panas, kulit rasa gatal-gatal, mulut rasa nak mencarut, ya. Ada yang macam itu. Tapi kalau kita tanya, kamu kenapa macam ni? Kamu ni Wahabi ya? Dia marah dia. Kamu jangan senang-senang label orang Wahabi. Tapi bila kita mendedahkan tentang bahaya fahaman Wahabi, dia tak senang. Dia akan cuba mempertahankan. Jadi saya mohon maaf awal-awal ya. Kalau mungkin tak ada di Masjid An-Najwan ni. Kalau maklumlah. Bila kata Malaysia ni termasuklah Melaka. Jadi di sana sini tu sudah mula merebak fahaman ini. Jadi saya harap kalau sudah berminat dengan fahaman Wahabi pun boleh pertimbangkan semula apa yang saya bentangkan pada malam ini. Baik. Apa dia Wahabi? Yang Wahabi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengikut kepada manhaj, pegangan, cara fikir, pengasas kepada fahaman ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya? Jadi nama pengasas fahaman ini bukan Wahhab, nama beliau adalah Muhammad. Kenapa jadi Wahabi? Kerana beliau lebih terkenal dengan Ibn Abdul Wahhab. Abdul Wahhab bapa beliau ulama ahli sunnah wal jamaah bermazhab Hambali dalam fiqh. Jadi biasa orang Arab sama ada terkenal dengan Abu, bapa siapa, atau terkenal dengan Ibn, anak siapa. Jadi beliau ni terkenal dengan Ibn Abdul Wahhab. Kalau beliau orang Melaka barangkali dipanggil anak Pak Wahhab. Begitu. Jadi bila beliau membawa satu gerakan, satu corak pemikiran, satu kebangkitan, maka pengikut beliau itu digelar Wahabi. Begitu. Sebab itu kita pun agak heran kalau terlampau sensitif, kerana kita yang ikut kepada manhaj Al-Imam Syafi'i, kita tak ada marah kalau orang kata, kamu ni Syafi'i? Ya, dengan berarti kata mazhab Syafi'i. Kawan-kawan yang Bangladesh, Pakistan juga, kalau kita tanya kamu Hanafi, dia tak ada masalah. Kalau yang Morocco misalnya kamu Maliki, dia okey. Kalau orang-orang Arab misalnya kita tanya kamu Hambali, dia pun tak ada masalah. Tapi kawan-kawan yang mempertahankan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau tanya dia Wahabi, dia biasanya melenting. Barangkali dia ugut nak saman, menjatuhkan imej saya. Begitu pula.
Bukankah kamu anggap Wahabi itu bagus? Ya, kalau Wahabi bagus, kenapa pula jatuh imej kalau kamu tu Wahabi? Sebab itu naiklah imej kamu, kerana kamu dianggap orang yang bagus. Jadi macam ada satu konflik dalaman. Puncanya kenapa? Kerana memang fahaman Wahabi ini ada sejarah hitamnya. Pada awal-awal kebangkitan dahulu, mereka jelas adalah golongan Khawarij yang bangkit melawan pemerintah Khilafah Utsmaniyah. Sehingga mereka merampas dua tanah suci Makkah dan Madinah. Terpaksalah kerajaan Islam pada masa itu menghantar tentera dari Mesir untuk mengambil semula kekuasaan di Makkah dan di Madinah, dan ribuan umat Islam yang dibunuh oleh golongan Wahabi pada masa itu. Kenapa? Bahaya yang pertama adalah bahaya akidah. Dan ini yang paling asas. Walaupun biasanya Wahabi nak menarik minat umat Islam, mereka tidak akan pergi kepada isu akidah dahulu. Mereka akan pergi kepada isu sunnah dan bid'ah. Mereka kata mereka ini nak menghidupkan sunnah dan nak menolak bid'ah. Ini satu perlawanan yang menarik. Kerana kita orang Islam, tentulah kita itu tertarik kepada sunnah. Dan tentulah kita itu tidak mahu kepada bid'ah. Tetapi Wahabi cara memahami sunnah dan bid'ah mereka itu bercanggah dengan cara kefahaman para alim ulama. Tak sama. Tapi bahaya yang lebih bahaya adalah yang selepas itu. Bila kita sudah terpengaruh dengan mereka, sudah ada percaya dan menganggap mereka ada integriti, barulah mereka move kepada akidah. Bahayanya di mana? Adalah di dalam kefahaman Tauhid 3. Ada orang kata, apa pula masalah Tauhid 3? Kalau tak betul, takkan ada dalam silibus. Itu bukan dalil. Takkan kita berfikiran simplistik macam itu. Yang ada dalam silibus adalah yang diletak dalam silibus. Bukan berarti kalau ada dalam silibus maka mesti semuanya betul. Baik. Tapi kita tidak nafikan bahawa Tauhid 3 ni ada tempat-tempat yang memang betul, yang wajib kita terima dan haram kita tolak. Ya. Apa dia Tauhid 3? Pertama, Tauhid Rububiyah. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Dan yang ketiga, Tauhidul Asma'i wa Sifat. Ya, saya ulang. Pertama, Tauhid Rububiyah, daripada perkataan Rabbun. Kan kita selalu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Rabbun apa maknanya? Tuhan. Jadi Tauhid Rububiyah adalah mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Ya. Tidak ada yang lain melainkan Allah semata-mata. Ini kita wajib terima. Ya, haram kita tolak. Memang itu hakikatnya. Walaupun zahir kita kata nampak orang itu yang berjalan, orang itu yang berlari, orang itu yang bercakap, tetapi hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang ciptakan kamu, yakni kita makhluk Allah. Dan apa yang kamu amalkan, baik atau buruk, adalah makhluk Allah juga. Cuma dalam Tauhid Ahli Sunnah wa Jamaah, Tauhid sifat 20, kita tak panggil Tauhid Rububiyah. Kita panggil apa? Tauhidul Af'al ataupun Wahdaniyatul Af'al. Af'al plural kepada fa'il. Maknanya perbuatan yang pelbagai ini, ya, naik, turun, gerak, diam, hidup, mati, sakit, sihat, ya, melompat dan sebagainya, hakikatnya itu kembali kepada kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Berarti tidak akan bergerak walaupun sebutir pasir, tidak akan gugur walaupun sehelai daun, melainkan itu adalah kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kamu panggil Tauhid Rububiyah, kami panggil Wahdaniyatul Af'al, tak perlu berbalahlah ya, kalau setakat itu tak ada masalah. Ya, sama-sama terima konsep Tauhid. Masalah timbul, dan inilah yang dipegang oleh golongan Wahabi adalah Tauhid Rububiyah ini dakwa mereka ada pada semua orang. Bukan hanya pada orang Islam sahaja, orang musyrik juga ada Tauhid Rububiyah. Orang seperti Abu Jahal, orang seperti Abu Lahab, kata mereka bertauhid, tapi Tauhid Rububiyah. Ini batil. Mereka kata kami dalam akidah pegang akidah salaf. Salaf mana yang pegang macam itu? Cuba namakan. Sahabat Nabi mana yang kata orang musyrik bertauhid?
Tabi'in mana yang mengatakan orang musyrik bertauhid? Ini sebenarnya bukan akidah salah, ini akidah khalaf. Khalaf maknanya generasi yang datang kemudian, iaitu seorang tokoh yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah, maknanya 700 tahun lebih Hijriah, bukan Masihi, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah, rahimahullah ta'ala. Beliau memang alim, itu tidak dinafikan. Kalau Al-Imam Ibn Taymiyah ni ulama, setahu saya, yang bersetuju dan yang tak bersetuju dengan beliau, semua tidak menafikan kalau beliau itu ulama. Tapi masalah dengan beliau sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ajibatul Mardiyah Anil Asilatil Makkiyah, kata beliau Al-Imam Ibn Taymiyah ini ilmuhu akbaru min aqlihi. Ilmu beliau lebih besar lagi daripada akal beliau. Maknanya ilmu beliau banyak, tapi sebahagian daripada ilmu beliau itu beliau tidak dapat cerna dengan baik. Maka keluar fatwa-fatwa yang melanggar ijma'. Kata Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi, dikatakan bahawa lebih kurang 60 ijma' ulama' dilanggar oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, sebahagian dalam perkara usul, yakni akidah, dan sebahagian dalam perkara furu', yakni hukum hakam. Bila ulama' dah ijma', beliau langgar. Beliau keluarkan fatwa yang berbeza. Salah satunya di sini, iaitu mendakwa orang musyrik bertauhid itu tidak ada ijma' ulama' sebelum daripada beliau yang namanya musyrik tidak bertauhid dengan apa jenis tauhid sekalipun. Habis Al-Imam Ibn Taymiyah kan bukan Wahabi, betul? Ini yang pelik. Bila saya berdialog di Perlis pada 25 bulan Jun yang lalu, maka disebut oleh rakan dialog kami, iaitu Ustaz Saman Ali, tentang Al-Imam Ibn Taymiyah sebagai contoh bahawa Wahabi juga menerima konsep yaqazah, iaitu melihat Nabi SAW dalam keadaan jaga. Kalau lihat Nabi dalam keadaan tidur, itu tak ada pertikaian. Kita semua tahu dalam mimpi macam-macam pun kita boleh lihat. Tapi dalam keadaan tak tidur, boleh atau tidak melihat Nabi SAW? Maka kata Ustaz Saman Ali, Wahabi pun ada yang terima. Ibn Taymiyah terima, kata beliau. Jadi saya terangkan Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Jadi sepertinya excited. Yang sokong Wahabi pun excited. Ustaz aku pun kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Memang betul. Kan kita dah takrifkan Wahabi tadi, orang yang mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab hidup pada kurun ke-12 Hijrah. Ibn Taymiyah hidup pada kurun ke-8. 400 tahun beza. Takkan yang hidup 400 tahun sebelum itu ikut yang lahir 400 tahun selepas beliau? Kan tak mungkin. Mustahil. Habis apa kaitan Al-Imam Ibn Taymiyah dengan Wahabi? Kaitannya beliau bukan Wahabi. Beliau adalah idola golongan Wahabi. Beliau adalah ikutan golongan Wahabi. Sekira-kira hampir sahaja apa fatwa Ibn Taymiyah kata, insya-Allah golongan Wahabi tidak menyalahi. Mereka akan ikut walaupun bercanggah dengan ijma'. Contohnya di sini. Ada pula orang musyrik tapi bertauhid. Puncanya adalah kerana salah faham ayat suci Al-Quran, yang antara lainnya ada beberapa ayat yang seumpama ini. Salah satunya Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Demi sekiranya kamu tanya kepada orang-orang musyrik, wala in sa'altahum, hum itu makna mereka. Mereka itu siapa? Musyrikin. Kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang cipta langit dan bumi? Dan siapa yang pusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan menjawab Allah. Maka kerana ayat Quran ini, mereka menyangkakan kalau begitu, ya orang musyrik bertauhid. Sebab mereka kalau tanya siapa cipta langit bumi, mereka tak kata berhala, mereka kata Allah. Itu buktinya mereka bertauhid, tapi rububiyah. Maknanya menciptakan, mengawal matahari dan bulan, Allah. Mereka tak kata berhala. Ini keliru. Ini salah faham ayat Al-Quran. Ya, banyak penyelewengan bukan kerana tolak Quran hadis. Yang tolak Quran hadis itu jelaslah menyeleweng. Ya, tapi kerana salah tafsir ayat Quran, salah pasang hadis, banyak juga jadi sesat. Boleh pula ikut Quran jadi sesat. Yudillu bihi katsiran. Quran disebut yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan apa yang dalam Quran itu, ya, ramai yang jadi sesat dan ramai juga yang dapat hidayah.
Apa beza? Kan sama-sama Quran. Iaitu beza cara berinteraksi dengan Quran. Yang faham Quran ikut panduan ulama, insya-Allah dapat hidayah. Yang faham Quran tafsir kepada otak sendiri, itu biasanya jadi sesat. Nah, jadi yang sepatutnya ayat itu bukan dalil orang musyrikin bertauhid. Kerana syirik lawan tauhid, tak mungkin dia musyrik tapi dia bertauhid. Itu adalah dalil bahawa orang musyrikin di dalam mereka itu syirik, mereka sebenarnya tidak ada hujjah, melainkan hanya taklid buta tuli kepada amalan nenek moyang. Bila disuruh bertauhid, sembah Allah, mereka dilarang sembah berhala, mereka kata haza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah amalan tok nenek kami, takkan kami nak tinggal. Maka kalau kita hujah secara akliyah, kamu sembah berhala, adakah berhala yang pusingkan matahari dan bulan? Adakah berhala yang kamu sembah ini yang ciptakan langit dan bumi? Pasti mereka tak boleh jawabnya. Mereka pun tahu jawapan itu tak betul. Kan mereka sendiri yang bentuk-bentukkan berhala itu. Takkan berhala pula yang cipta langit bumi, sedangkan mereka lahir langit bumi dah ada. Maka nak tak nak, kalau ditekan secara ilmiah, mereka terpaksa mengakui yang memang Allah yang ciptakan. Adakah berarti mereka bertauhid? Tidak. Di hujung ayat Allah berfirman apa? Fa anna yufakun. Lalu ke manakah mereka dipalingkan? Buka kitab tafsir, ila syirki. Mereka masih dipalingkan kepada kesyirikan. Habis mereka jawab Allah tadi, yudunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka cuba nak meredakan kamu dengan mulut mereka, tapi hati mereka enggan beriman. Hati mereka enggan bertauhid. Hati mereka masih mensyirikkan Allah. Buktinya dalam surah Hud. Dalam surah Hud dirakamkan perkataan orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihissalam, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa wahai Hud, melainkan nak bagi tahu bahawa kamu telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi kalau begitu orang musyrikin menganggap berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Mana tidak ada tauhid rububiyah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahaya Wahabi datang daripada tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Ya, Tuhan juga. Rabbun makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan. Sebab itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang bertauhid dari segi rububiyah, tentu dia tauhid uluhiyah. Dan sebaliknya. Nah, tapi dakwah Imam Ibn Taymiyah dan Wahabi ikut, kata dia, tauhid uluhiyah ni belum tentu ada pada orang Islam. Kan tadi tauhid rububiyah ada pada orang musyrik. Dia menyamakan orang musyrik macam orang Islam juga. Yang lebih parah adalah, kata dia, tauhid uluhiyah ni belum tentu ada pada orang yang mengucap kalimah syahadat. Belum tentu ada pada orang yang sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Baik. Apa makna tauhid uluhiyah? Iaitu mengesakan Allah sebagai ilah. Sebagai Tuhan yang disembah, hanya boleh sembah Allah. Haram lagi syirik menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu mereka kata, tauhid rububiyah memandang pada perbuatan Allah. Kan kita dah sebut tadi, apa yang berlaku itu semua perbuatan Allah sebenarnya. Tauhid uluhiyah memandang kepada perbuatan manusia. Manusia itu sembah siapa? Kalau sembah Allah, ya betul. Kalau sembah selain daripada Allah, haram dan syirik. Wajib kita terima yang itu. Tauhid uluhiyah setakat macam itu, haram kita tolak. Sebab betul. Tapi itu kan konsep Wahabi. Konsep Wahabi kan konsep siapa tu? Kalau betul, wajib kita terima. Baik. Masalah di mana? Masalah pada tauhid uluhiyah adalah dakwaan yang mempertikaikan pertama amalan tawassul. Atas nama tauhid uluhiyah, mereka mempertikaikan tawassul. Yang kedua, tabarruk, ambil berkat juga dipertikaikan. Yang ketiga adalah istighatsah, meminta pertolongan juga disyirikkan. Ini bahaya yang kedua. Macam mana tu? Baik, tawassul dahulu. Tawassul berarti menjadikan sesuatu wasilah. Dalam konteks yang kita bincangkan ini adalah menyebut sesuatu di dalam doa. Moga-moga dengan itu Allah perkenankan doa kita. Itu maksud tawassul. Maka antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaan yang pertama, tawassul dengan menyebut nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Yang kita sebut misalnya Ya Razzaq, untuk apa? Minta rezeki. Ya Alim, untuk dapat ilmu.
Ya Fattah untuk dapat keluasan. Ya Sattar, semoga Allah tutupkan aib kita. Ya Qahar, Ya Jabbar, nak berdepan dengan musuh misalnya. Nah, ini Wahabi kata tak ada masalah, macam ini tawassul yang dibenarkan. Kita juga setuju bahawa itu adalah tawassul yang bagus. Yang kedua, masih sepakat Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi, tawassul dengan amal soleh. Maksudnya apa? Nak berdoa, buat amal soleh dulu dan langsung berdoa. Moga-moga dengan amal soleh itu Allah perkenankan doa kita. Sebelum berdoa, bersedekah dahulu, buat baik pada anak yatim dahulu misalnya. Atau memang amal soleh itu kita dah buat lama dah. Mungkin 3 tahun lepas kita ada buat sesuatu kebaikan, termasuklah mencegah diri daripada maksiat juga kebaikan. Misalnya satu orang 3 tahun lepas dia adalah penjawat awam. Tugas dia akan luluskan projek atau tak luluskan, itu tugas dia. Jadi satu masa dia ditawarkan rasuah supaya luluskan projek walaupun sebenarnya orang tu tak layak. Dia teringin 100,000 misalnya. Banyak juga. Tetapi dia ingat oleh kerana ini haram. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menjanjikan neraka kepada ar-rashi wal murtashi. Orang yang bagi rasuah, orang yang minta rasuah dua-dua masuk neraka. Tak berani. Lalu dia tak ambil rasuah. Bila cerita ni? 3 tahun lepas. Tahun ni Allah uji dia dengan penyakit. Berobat sana tak sembuh, hospital tak sembuh, cara kampung tak sembuh, homopati tak sembuh, alopati tak sembuh. Akhirnya dia angkat tangan, Ya Allah, Ya Tuhanku, kalaulah saya menolak rasuah dulu itu adalah amal soleh di sisimu, Engkau sembuhkanlah penyakitku ini. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Wahabi kata itu tawassul yang sunnah. Bagus. Ahlussunnah wal Jamaah juga kata itu bagus. Tak ada masalah. Wahabi mula goyang bila membabitkan tawassul dengan orang soleh. Dan bergantung kepada jenis Wahabi juga. Ada Wahabi baru na'ab, ada Wahabi otai. Kalau Wahabi baru na'ab, semata-mata tawassul dengan orang soleh tu dia dah bangkang dah. Ini pengalaman saya sendiri. Berinteraksi dalam Facebook, saya jumpa Wahabi yang macam itu. Dia kata apa? Dia kata bila kita tawassul dengan orang soleh itu kan makhluk. Berarti kita menjadikan makhluk sebagai perantaraan antara kita dengan Allah. Sebab itu kita minta direct dengan Allah. Ya Allah berikan aku ini, Ya Allah berikan aku itu. Kenapa nak sebut orang soleh? Orang soleh itu makhluk. Bila kita menjadikan makhluk sebagai perantaraan dalam doa, berarti kita mensyirikkan Allah. Ini jelas batil. Kenapa? Kerana bukan orang soleh saja makhluk, amal soleh pun makhluk. Kan dah sebut ayat Quran tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, makna kamu itu makhluk Allah, dan apa yang kamu amalkan soleh atau tidak itu adalah makhluk Allah. Jadi apa justifikasi? Bagus, sunnah, sebut satu makhluk iaitu amal soleh dalam doa. Sebab ada syirik dan haram, sebut satu makhluk yang lain iaitu orang soleh. Tak ada justifikasi, tak ada dalil. Bahkan lalu kalau Wahabi yang otai, Wahabi yang terpelajar, yang mengaji, mungkin ada BA, mungkin ada Masters, mungkin ada PhD, ya ini mereka tak kata begitu. Mereka kata boleh tawassul dengan orang soleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat orang soleh masih hidup, tak apa. Kita tawassul dengan orang soleh masih hidup, misalnya ada di Melaka ni orang soleh, kita pergi jumpa dia, Tuan Guru, saya ada hajat, tolong Tuan Guru doakan, moga Allah perkenankan hajat saya. Kata Tuan Guru, saya nak berdoa, tolong aminkan. Macam itu boleh, bagus. Tapi kalau tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, kata dia itu khilaf. Khilaf di kalangan ulama, yang rajih, yang kuat adalah haram. Ini tak betul. Bila masih ulama khilaf, asalnya tidak ada khilaf. Bahkan di zaman sahabat itu tidak ada khilaf. Masalah tawassul orang mati orang hidup tidak pernah dikhilafkan. Yang melanggar ijma' ini adalah Imam Ibn Taimiyah. Yang mula-mula memperisukan tawassul ini adalah Imam Ibn Taimiyah. Dah 700 tahun lebih. Umat Islam menerima tawassul orang hidup orang mati tidak ada beza. Semata-mata kerana Imam Ibn Taimiyah berfatwa berbeza, maka Wahabi berpegang dengan Imam Ibn Taimiyah. Kata dia yang kuat adalah haram. Mana dalil? Kan selalu Wahabi kuat berslogan, antara slogan dia agama itu terbina atas dalil. InsyaAllah. Okey. So mana dalil? Mana dalil tawassul dengan orang mati itu haram lagi syirik? Cuba bawa satu hadis kah? Satu ayat Quran kah? Tak ada. Okey. Yang ada adalah dalil Nabi SAW sendiri mengajar doa tawassul.
yang ada dalil bahawa sahabat Nabi sendiri bertawasul. Okey. Jadi, misalnya Nabi SAW bila ada orang buta meminta supaya didoakan agar sembuh daripada kebutaan, Nabi SAW asalnya mengatakan, kalau kamu sabar, itu lebih baik. Kata orang buta itu, saya susahlah. Kalau orang nak pimpin, tak ada. Nak pergi masjid, tak ada orang nak bawa. Jadi Nabi SAW tak doakan. Nabi kata macam ni, kamu pergi ke tempat wudu, berwudu, solat 2 rakaat. Lepas solat, kamu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ini bukan doa tawassul. Jadi kadang-kadang kalau kawan kata, buat apa susah-susah tawassul? Doa biasa kan boleh. Ya, doa biasa boleh. Kita tak nafikan. Masalahnya kamu mengharamkan tawassul. Kita nak tahu dalil. Kemudian Nabi ajar, wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi Rahman. Ini namanya tawassul. Bahkan lebih pada itu. Nabi mengajar lagi supaya orang itu berdoa, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Wahai Muhammad, aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku pada hajatku, moga diperkenankan. Itu kan jelas doa tawassul. Oh, tu bolehlah sebab Nabi SAW masih hidup lagi. So, mana dalil? Adakah dalam hadis itu Nabi SAW bagi tahu doa macam ini hanya boleh dibaca ketika saya masih hidup? Kalau saya dah meninggal nanti jangan lagi baca doa macam ini, haram? Ada? Tak ada. Itu berarti as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat sepatutnya Nabi kena terang. Kan sifat seorang Nabi tabligh, menyampaikan. Tiba-tiba seorang mati haram. Nabi diam dia tak terang kan? Mustahil. Bahkan kefahaman sahabat Nabi tidak menyokong kefahaman Wahabi. Mereka cakap je lah. Dalam akidah ni, agak-agak yang faham tauhid syirik ni, sahabat Nabi ke Wahabi? Dan itulah sahabat Nabi lebih faham. Sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajar doa tawassul yang Nabi ajar kepada orang buta tadi bila? Lama selepas kewafatan Nabi SAW, iaitu ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Berarti sahabat Nabi faham, tak ada masalah. Doa tawassul nak baca masa Nabi hidup boleh, nak baca depan Nabi wafat pun tak mengapa. So, Wahabi ambil dalil daripada mana? Bercanggah dengan fahaman sahabat Nabi. Oh, macam ni. Rupanya kata Wahabi, dalil tak boleh tawassul dengan orang telah meninggal dunia adalah kerana ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, berlaku kemarau, Sayyidina Umar buat istisqa. Istisqa maknanya solat minta hujan. Dalam doa, Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi, adik-beradik kepada bapa Nabi. Ya. Jadi kata mereka, inilah dalil, inilah bukti haram bertawassul dengan orang mati. Kerana kalau boleh tawassul dengan orang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi direct? Kenapa tawassul dengan Al-Abbas? Ini namanya bukan dalil. Ini kefahaman kamu terhadap kejadian yang berlaku. Tak ada pun dalam kejadian Sayyidina Umar kata, ya Allah ya Tuhanku, oleh kerana tawassul dengan orang mati itu haram, maka saya bertawassul dengan orang yang masih hidup. Kan tak ada. Yang ada adalah Sayyidina Umar tawassul dengan makna, ya Allah, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu, engkau beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Wahabi yang faham itu sebab Nabi dah wafat. Sayyidina Umar tidak faham demikian. Sayyidina Umar menerangkan bahawa Nabi SAW ketika bagi dia hidup memandang kepada Al-Abbas sebagaimana pandangan anak kepada bapa. Maknanya pandangan hormat sungguh. Nabi hormat sungguh kepada Al-Abbas. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ikutlah sunnah Nabi kamu. Maka hormatlah kepada Al-Abbas. Jadi kalau Al-Abbas itu sebagai wasilah bertawassul kepada Allah. Maknanya sebabnya bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana nak ikut sunnah Nabi memuliakan Al-Abbas. Itu sebab kenapa tawassul dengan Al-Abbas. Dan bahkan Al-Abbas sendiri menerangkan, manusia menjadikan aku sebagai wasilah kerana kedudukan aku di sisi Nabi. Bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana Al-Abbas ini dimuliakan oleh Nabi, maka manusia memuliakan Al-Abbas. Jadi, dia ikut sahabat Nabi kena ikut Wahabi. Dia ikut sahabat Nabi lah selamat. Baik. Seterusnya adalah tabarruk. Tabarruk setakat yang saya tengok sama juga. Kalau Wahabi baru na'ab, semua dia pun dipertikaikan. Buat apa nak ambil berkat dengan baju Nabi apa semua. Semua kita minta kebaikan daripada Allah.
Memang. Kamu nak pandang hakikat, semua daripada Allah. Yang bagi kenyang pun Allah. Yang bagi subuh pun Allah. Tak payah makan nasi lah kalau macam tu. Tak payah berobat lah kalau macam tu. Kan berobat makan nasi ni asbab. Sama juga tabaruk tu asbab. Yang bagi kebaikan tentulah Allah. Jadi, tapi yang mengaji saya lihat mereka tak bangkang tabaruk dengan kesan-kesan Nabi. Setakat saya tengok ya, tokoh-tokoh Wahabi pun mereka tak larang kita ambil berkat misalnya dengan rambut Nabi, dengan baju Nabi, hatta dengan capal Nabi, mereka tak larang. Yang mereka sensitif kalau logo capal. Dia kata apa letak capal atas kepala? Kan pening Wahabi tu. Yang letak atas kepala itu capal ke kepiah? Kan kepiah yang hamba Allah tu letak atas kepala kepiah, tapi ada logo capal. Kalau letak capal kita pun tak setuju. Kan capal tu kan buat letak di kaki. Kalau ada orang ambil capal letak atas kepala, kita pun marah dia. Jangan macam tu bang. Itu bukan tempat dia. Tapi kalau sekadar kepiah ada logo capal, kopiah ada logo masjid, ada kalau letak masjid atas kepala. Ya, kan agak kurang cerdas lah Wahabi. Kan capal dengan logo capal pun dia tak ada beza. Tapi kalau memang capal Nabi, itu Wahabi tak ada masalah. Bahkan dia kata kalau memang itu ucapan Nabi, saya orang pertama akan tabaruk. Masya Allah, okey. Cuma dia mengatakan tabaruk hanya khusus dengan Nabi saja. Jadi tabaruk banyak. Nabi berwuduk, orang ambil air wuduk Nabi, sapu ke muka, sapu ke badan. Nabi SAW sendiri bila tahlul daripada haji, Nabi perintahkan supaya rambut baginda dibahagi-bahagikan. Untuk apa rambut dibahagikan? Boleh makan kan? Tak boleh. Tabaruk. Ambil